أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tak dengar. Dengar. Mana cara fikir dah. Coba kita mana dia cara fikir. Dengar. Tah mana ni? Buka kipas. Cara mana ni? Salam mana ni fikir tak hidup ni belah ni. Tak ada biasa gapo ni. Tak ada biasa gapo ni. Tak ada biasa cara ni gapo ni, persejik ni. Dalam ada sore sini tak ada biasa ni, fikir pun ni nak main tak kena ni. Ada biasa gapo tanggungjawab ni. Catat lah. Ya, muka kipas. Kau sini. Mana? Dia weh. Ada. Di belah lagi. Catat lelak tu. Weh.
Wih, buka kipas sini depan ni. Wih, buka kipas depan ni. Oh, tak buka situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini, bulan dia diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada langit sana, maka Allah Subhanahu wa taala nak menghidupkan kita pada siapa dan pada tahun ini lagi pula pada bulan yang mulia ini. Kemudian alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita juga, siapa dan pula boleh kita dapat bersama-sama di dalam bulan yang mulia, dikatakan bulan Ramadan Karim lagi ke datang. Maaf sikit badi pika tu bukan penuh tak ada orang bercara kerana dia mampu penat masalah tak apa ya orang anak yang masuk hospital. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fiikum rasulan minkum, seperti barang yang kami jadi pesuruhnya kepada kamu itu rasul, yakni Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kepada kamu orang-orang Quraisy ataupun orang Arab Quraisy, yakni Allah Subhanahu wa taala bangkit dan Allah taala utus satu orang rasul ataupun apa rasul, yakni orang yang diutuhkan oleh Allah. Kemudian orang nak jadi rasul, kemudian nak jadi nabi, murtabak nabi dan murtabak rasul ni makna kata satu perkara yang Allah taala pilih sendiri, Allah taala latih sendiri, bi fadli wa rahmati, dengan limpah kurniaan Allah. Sebab tu ada satu mata katanya, mata jarah kata walam takun nubuwatun muqtasabah walau raqa a'la walau raqa fil khairi a'la aqabah. Makna kata benda kenabian ni bukan benda yang pasal kita boleh usaha, bukan benda yang pasal kita boleh cari, bukan benda yang pasal kita boleh pilih, bukan benda ni benda yang Allah Ta'ala bagi ni dengan limpah kurniaan Allah dan pemberian Allah. Kemudian dia kata sini kama arsalna fikum rasulan minkum, yakni seperti barang yang kami jadi pesuruh kepada kamu orang-orang Arab Quraisy, yakni Allah Ta'ala latihkan satu rasul, Allah Ta'ala utus rasul. Kemudian rasul ini daripada bangsa kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Tuhan kata, yakni kami bangkit satu orang rasul, dan rasul ni orang semacam kamu, sejenis kamu, yakni daripada timur dia, daripada kumpulan-kumpulan Arab ataupun qabailil Arab. Arab, iaitu siapa dia rasul ni? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ni sejenis daripada kamu, sama-sama Arab lah.
Adapun rasul-rasul yang lain Allah Ta'ala bangkit bukan daripada orang Arab, supaya Nabi Ibrahim bukan daripada Arab, Nabi Ishaq bukan daripada Arab, Nabi Yaqub bukan daripada Arab, semua itu daripada Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala bangkit kepada para Quraisy ataupun pada fak Quraisy ni ialah kena kepada bangsa dan sejenis daripada Quraisy. Kemudian rasul ni, rasul mana sifat? Yatlu alaikum, sifat pada rasulan. Yatlu alaikum ayatina, membaca ia rasul tu duk baca. Duk baca atas kamu, yakni atas orang-orang Arab Quraisy. Baca ke apa? Akan segala ayat kami. Rasul tu duk bacakan ayat-ayat kami ke apa? Quran. Rasul duk bacakan Quran, kerana Quran ni mula-mula sekali ia duk di mana? Ia duk di Lauhil Mahfuz. Kita cerita sikit ibu bapa. Mula-mula Quran semua ia duk di Lauhil Mahfuz. Kemudian duduk di Lauhil Mahfuz, ia turun mari daf'atan wahidah sekaligus, turun malam 27 daripada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, yakni turun kepada Baitul Izzah. Ni buat apa ni? Quran dulu ia duduk di Lauhil Mahfuz, satu makhluk Allah Ta'ala. Di Lauhil Mahfuz tu ada semua tercatat semua benda-benda makhluk. Maka Quran punya duduk situ asal tempat dia. Pahya turun malam 27 di dalam bulan Ramadan kepada Baitul Izzah. Tu orang panggil Quran turun tu daf'atan wahidah sekaligus. Duk situ mari belum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi nabi dan rasul, ia tak turun ke bumi lagi, ia duduk di Baitul Izzah, yakni pada langit dunia. Lepas daripada nabi kita Allah Taala bangkit jadi rasul, apabila berlakukan satu perkara, berlakukan satu benda di nabi dan dengan sahabat-sahabat, maka turun satu ayat, Jibril buat turun satu ayat hajar pada nabi, royak pada nabi, nabi pun baca pada para sahabat, suruh sahabat tu tulis. Tu dia. Wa yuzakkikum, nabi tu bacakan ayat-ayat Quran tu ke atas kamu dan baca untuk kamu. Wa yuzakkikum, dan menyuci ia nabi dengan sebab Quran ni akan kamu. Nabi menyuci ia nabi akan kamu dengan sebab baca Quran, menyuci daripada syirik, baca syirik lah, dan maksiat. Nabi baca Al-Quran dengan sebab kamu deraka ke Allah, kamu syirik ke Allah, maka Nabi baca tak boleh la ta'budu, sebab tu ayat mula-mula. Ayat turun mula-mula lagu mana? Pala ayat tengok, kita tengok di dalam suratul Baqarah. Ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat turun lagu mana? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat tu mari mula-mula, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat kalau turun ke Mekah, ingat molek, ya dalam Quran ya ada dua. Kalau kita ngaji beberapa, ya ada ayatun makkiyah, ya ada ayatun madaniyah, ataupun suratun makkiyah ataupun suratun madaniyah. Jadi apabila ketika Nabi duk dakwah di Mekah, Nabi duk dakwah seru manusia, hajak fak manusia, hajakkan Arab-Arab Quraisy dan Arab-Arab lain mari pada Allah dan pada Islam. Ayat turun mari Mekah sana, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Boleh faham dah? Ya kenapa Allah Ta'ala, ulama takbir kata kenapa di Mekah Allah Ta'ala tak turun dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala tu ya ayyuhan nas, hei manusia. Kerana orang Mekah ya hati sangat-sangat keras, hatinya sangat-sangat degil. Sebab tu Tuhan tak turun kata ya ayyuhallazina amanu, Tuhan tu ya ayyuhan nas. Tengok ayat mula-mula, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, hendak beribadat dan hendak sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu.
Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, musembahlah akan Tuhan menjadi kamu, walladzina min qablikum, dan Tuhan ini juga mencipta dan menjadi orang-orang yang sabik sebelum daripada kamu. Beribadat kamu ni la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dan suruh kamu tu dapat takwa pada Allah. Jadi ayat turun mari mula-mula pada awal Islam. Dia duk tekan di mana? Dia tekan tuju beriman ke tekan tuju mana? Sebab tu kali kita ngaji dalam sirah, awal-awal Nabi dakwah di Mekah, yang pertama sekali Nabi dakwah tertanya al-i'tiqad bi wahdaniyatillah. Ni Nabi duk kaca sini. Kamu dia mula-mula ibu bapa, yakni ayat turun mari pun duk royak tertanya ubudullah. Pas Nabi dok dakwah manusia daripada Quraisy, daripada Arab-Arab, yakni mari kepada Allah, suruh sembah Allah. Sebab ayat ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi, kemudian tepat Nabi tekan pun masalah dakwah mula-mula di Mekah, yakni Nabi suruh al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah, yakni nak orang Mekah berpegang kesatuan Allah, yakni keesaan Allah. Kenapa? Karena ni kalau kita kira ni Baitullah, dia Baitullah likung Baitullah 365 ekor daripada berhala. Kerana orang tu duk buat amal Tuhan ratik, duk buat amal ke berhala ratik. Sebab tu ayat mari tanya katana, kalau kita tanya orang Quraisy, tu heboh katanya, kalau kita tanya man khalaqas samawati wal ard, jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi tanyakan orang Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunallah, la yaqulunallah, nascaya mereka itu berkata orang jadikan langit, jadikan 7 langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, nascaya mereka akan berkata Allah. Tapi hendak jadi kata Allah tu, tapi duk kosi sembah Tuhan ratik, caya kata langit dan bumi. Orang Quraisy caya, Arab Hawazin pun caya, Arab Sakih pun caya kata Tuhan jadi langit dan bumi. Tapi dia nak tinggal tak boleh. Tuju dia sembah Tuhan, lepas tu kena sembah ratik, puja-puja ratik, berhala-berhala duduk tepi Baitullah. Sebab tu dia panggil Nabi tu bacakan Quran, dan Nabi saat ni tu menyucikan dengan sebab Quran daripada mereka saat ni tu duk kalau, duk berkongsi di dalam ketika ibadat mereka ke Allah dan ibadat kepada berhala. Sebab tu Nabi tekan sangat tu al-i'tiqad bi wahdaniyatillah. So lagi Nabi tekan di dakwah Mekah ni al-i'tiqad bil ba'thi wal hasyri, yakni suruh demo tu i'tiqad dengan hari kebangkitan dan pula hari duduk di padang mahsyar. Dua perkara orang Arab tak percaya. Arab zaman dulu tak percaya. Pertama sekali tak percaya hari bangkit. Yang kedua, dia tak percaya duduk di padang mahsyar. Orang Arab sebab dia mewah dah, Arab Quraisy ni dia mewah, dia kaya dah, dia kedai dah, dia ada cukup lekat dah. Sebab orang panggil orang Arab Quraisy masa tu peniaga dia sangat-sangat tinggi, ataupun dari segi peniaga dia tu sangat-sangat maju. Maka dengan buku mati, lepas mati dibangkit, dia tak percaya. Lepas pada bangkit saat ni tu duduk di padang mahsyar pakat duk berkumpul situ, dia tak percaya. Sebab tu Nabi duk dakwah di kota Mekah, dua perkara Nabi duk tekan berat. Yang pertama al-i'tiqad bi wahdaniyatillah, yakni suruh mereka tu bersatu dan mereka itu mengesa kata Allah Taala hak disungguh suruh sembah dengan sebenar ialah Allah, dan tempat ibadat yang sebenar yang layak kita ibadat ialah Allah. Dan yang kedua saat itu suruh percaya dengan kata ada bangkit selepas pada mati, lepas pada bangkit pada mati pergi pada mahsyar. Ayat mai pun ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi. Dah. Lepas tu Nabi saat ni menyuci mereka daripada syirik dan maksiat. Syirik kenapa Syirik ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ibu bapa, mana syirik jali? Seorang sembah berhala, tu nama syirik jali. Makna zuhir nyata kata dia tu duk ibadat sana tu Allah dan benda lain, zuhir.
dia bertuhan kepada benda lain. Mana? Supaya orang sihir dia sembahkan tokong, orang sihir dia sembahkan pokok kayu, ataupun manusia sembahkan matahari. Ni orang panggil syirik jali. Nampak zahir lahir, nampak zahir-zahir. Dan selagi orang panggil syirik khafi. Mana syirik khafi? Syirik khafi supaya kita semaya. Nampak semua Tuhan lah hadap pada kiblat ni. Allahu Akbar. Dia mau tak nampak kata dia syirik dengan Allah dalam ibadat dia, dalam persembahan dia, kata ada syirik. Mana? Ya wak kana nak wi orang tengok. Dah. Wa amma nak wi orang tengok, wa amma nak wi orang puji, wa amma nak wi orang nampak kelih. Tapi zahir tak nampak. Nampak dak semaya dengan Allah, ha? Nampak dak munajat dengan Allah, nampak dak bercakap dengan Allah, nampak dak berbisik. Tapi hakikat dalam amalan tu ya dak ganggu ataupun ada qasi dengan yang lain. Wa amma kana nak wi orang puji kate, wa amma nak wi orang puja kate, wa amma nak wi orang kata ya rajin kate. Hatu orang panggil syirik yang ada pada persembahan di antara dia dengan Allah dan dia dengan manusia. So syirik dua. Syirik hak nyata-nyata supaya sembah berhala, supaya sembahkan api, supaya sembahkan pokok kayu, hak tu orang panggil syirik jali. Dan maksiat dengan sebab Nabi bacakan ayat ni nak menyuci manusia daripada syirik dan maksiat, menyuci dengan taubah. Dengan taubah weh. Dengan kita bukan baca tubuh dak tu, taubah makna dia kembali pada Allah, dia bertaubat dengan Allah, dia minta ampun dengan Allah Taala. Dan Islam dengan sebab dia masuk Islam. Sebab tu orang masuk Islam dia suci. Orang kafir walaupun dulu dia banyak dosa, dia banyak salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apabila dia masuk Islam, supaya kain putih ni dosa dia luruh habis. Luruh bobak apabila mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila dia mengucap, dia meluk Islam, ketika tu orang panggil dosa dia luruh. Lepas tu kita orang Islam dah ni kita orang Islam dah ni, orang beriman dah ni. Lepas tu kalau berdosa kan kena bertobat dengan Allah Ta'ala lah. Oh ni macam-macam lah di hari ni deh. Banyak dosa dengan Tuhan. Lepas tu kita duk fikir di hari ni sebab apa kampung kita tak selamat. Jadi mikir mari. Ibu bapa mau nak royak so. Sebab tu mau tengok-tengok dah. Kampung kita jadi selera, kampung kita jadi pecah belah, kampung kita rahmat tak ada, kampung kita jadi hara-hara. Sebab fuak kita dah ambil benda cuma-cuma masuklah kampung. Ni amal nak royak sungguh ni, ada pergi kat Muhammad ni kat beratus kiu di hari tak ada buku apa. Nandeng sihir. Dah. Muka mula-mula buku sihir, tak ada apa. Pergi duk guling-guling kat Muhammad pengul lepas hari ni duk teriak pun ada, duk rebah pun ada, setengah banyak-banyak. Lepas tu kita duk fikir mari sebab apa dalam kampung tengah-tengah ni dia jadi kata nak jadi gelap. Allah Ta'ala tak turun rahmat, rezeki pun payah, orang pun berpecah belah. Dengan sebab fok-fok kita juga giduk cari hatu tu hatu ni, giduk carikan tok tan tu tok tan ni, giduk tak ada cari tok guru dak masuk kampung. Tak ada cari tok guru mari semaya hajat di rumah kita. Tak ada minta tok guru saat ni tu semaya hajat minta selamat rumah kita, kampung kita. Tapi giduk cari mik benda ni. Mung mik hatu seekor dua mari masuklah kampung kenak ya tu. Demo ni pula gembek ni gi kenak orang ni. Hak ni mek gi kenak orang ni. Lepas tu penuhlah kampung kita dengan hatu-hatu syaitan, pas malaikat nak turun situ. Cuba kita fikir, Nah, ni nak orang kampung kita, ibu bapa bakal memikirlah di hari ni. Sebab mu dok tengok tu deh. Banyak. Jadi kau banyak dok tengok tu ilano banyak tu lalu lah ni. Dulu amo ingat bulan 2 bulan lepas hari ni 230 kilo ya. Lah ni 50 kilo mau buka pagi tak cukup, buka ni setengah tu penuh dah kilo lah ni. Ni setengah tak ada buka pintu pagar tu orang tunggu cik dah. Ni setengah 4 kilo lebih dah. Dan tu lalu ni nak royak kata fok-fok kita di hari ni duk cari benda cuma, benda tak molek masuklah tempat kita. Lepas tu masuklah kampung kita tak nak doa, ya tak terakak naik. Sebab tu doa hak Tuhan tak akak naik atas kepala sejekah.
Boya doa pak tu hakak nak jeka tu lepas tu gong. Bo naik gitu lepas tu gong. Tak naik kata. Karena duk sekat doa-doa kita dengan benda macam-macam ni. Lepas tu kalau orang duk buat kena orang, duk buat karuk ke orang, duk buat jahat ke orang, nak wi orang sakit hati apa ni, orang ni amalan ya Tuhan tak terima. Lepas tu doa ya tak naik ke langit. Bono naik ke lepas tu gong. Bono naik ke lepas tu. Sebab tu doa le kampung setengah-setengah tu orang panggil banyak bala sebab doa Tuhan tak terima. Kena bakap mikir berapa bukan mau nak takir pun dak ni. Sebab orang duk pergi rumah saat ni tu banyak nyakit-nyakit, lepas tu banyak orang-orang kita tu duk main benda pelik-pelik. Dah pada main pelik-pelik setengah-setengah tu rebah pak saat ni tu. Nah kita tanya dia teriak masuk duk tu teriak pak. Kita tanya kak teriak apa kak? Jatuh keluar. Nin keluar kerai, keluar babo, keluar thamai babo meru. Keluar babo, keluar thamai. Meru macam. Lepas tu kita tanya ya seprok rai. Ku keliat meng. Mai ku keliat meng. Mai ku benci dia kerana dia baik dengan orang. Orang kena dia lah kau kasih ku ke dia. Mai dia benci ke dia. Ni. Sebab itulah ibu bapa mau nak pesan lah. Nak pesan di hari ni. Kita tak usah duk main lah benda-benda lah ni. Kalau kita semaya, baik tak usah semaya. Kalau kita semaya, supaya kita duk semaya we ke orang. Kalau kita sedekah, duk sedekah we ke orang. Lepas tu fuah kena deki ni nanti terima pahala sudah ha. Orang yang kena deki, kena kenak ni seolah tu demo nu semaya duk we ke dia. Demo nu sedekah duk we ke dia. Demo ni sedekah pun duk we ke dia. Mana kata orang hak deki ke orang duk main hatu setan atau duk main sihir ni, semua semaya ya seolah tu ya tolak ya we ke orang, ya semaya hari pun duk we ke orang, sedekah pun duk we ke orang. Lepas tu Nabi hajar tak benda ni, Nabi tak hajar. Sebab tu Nabi SAW duk menekan di masalah di kota Mekah, yakni Nabi duk tekan tentang mengesa ke Allah, satu Allah, tunggal Allah, dan suruh percaya hari kiamat, percaya hari selepas pada mati dan hari kebangkitan. Tu kena tengok molek deh. Lepas tu pelik-pelik lah kita tengok jadi pelik-pelik di hari ni. Lepas tu minggu ni kita tahu kira kampung nak hari pula minggu ni tahu. Minggu ni tu Allahu Akbar. Nyanyo setengah tu Allah belah kita tengok pebelah kok. Ada jadi habis. Setia keluarga kata habis. Duk makan ubat klinik 5 tahun. Setia keluarga habis. Bining anak 4-5 orang jalan mengekai nak jalan tak leh poritin duduk teriak lah. Hei, tak tahu lama pun oyak tak tahu kok nyanyo lah. Lepas tu orang buat tu dia. Lepas tu akhirat esok dia kena tanggung di hadapan Allah Ta'ala tu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajar ia Nabi tu ada mengajar. Nabi duk mengajar akan kamu hifak kurih, arak-arak kurih. Kami kata Tuhan Nabi duk mengajar gawa akan kitab yakni Quran. Nabi duk mengajarkan kamu saat ni tu akan kitab yakni Quran. Ni sebab tu Nabi mengajar Quran. Pada hari ni kita tahu Nabi tak ada dah, tapi ulama ada duk mengajarkan Quran kan? Di kampung-kampung ada ulama mengajar, ada tok guru mengajar. Lepas tu tok guru mengajar kita pergi ngaji. Tak usah buat pandai sore lah. Kalau kita pandai sore tak kena Quran ni, kena ngaji. Sebab tu orang panggil dalam ngaji ni hak penuh yang besar sekali. Maksud bagi hamba kepada Allah ni bukan masalah boleh buat amanah, kena faham molek. Sebab tu kata Imam Ghazali di dalam kitab, maksud hamba hidup ni boleh buat taat. Bukan lagi maksud hamba hidup ni nak boleh sapa ke Tuhan, dia kena ngaji. Lepas pada yang ngaji, dia buat amal ibadat. Ilmu dia itulah sebagai nak memberbuahkan akan ibadat-ibadat. Makna kata nak ibadat, nak sembah ke Allah, dia kena melalui takdimkan mengaji itu dulu. Karena ilmu yang naf'a inilah yang dapat mengguna berbuah akan ibadat-ibadat dia. Sebab tu kita kena ngaji. Sebab tu Nabi SAW sebeda maksudnya orang tak ngaji buat amal dia banyak yang salah daripada yang kena. Kita ada Nabi
Nabi sebenarnya kata orang beramal bighairi ilmin, dengan ketiadaan ilmu, makna amalan hak dia buat tu banyak tak betul, banyak punah, banyak fasik daripada benda yang baik dan benda yang soleh. Orang tak ngaji jiwa amal, orang tak pandai jiwa taat, orang tak pandai gi ibadat ke Allah, tapi makna ibadat yang meme zahir nampak ibadat, tapi benda tak kena tu terlebih banyak daripada benda yang kena. Ni sebab tu kita ngaji alhamdulillah ibu bapa. Hak mana tak betul kita betul lah ngaji. Aku salah weh sagun ni tak lewat asal ni. Tak betul, tak betul. Dia ngaji hanya khabar lah. Tak kena dah buat lagu ni asmaya macam ni tak kena ni. Asmaya pesen ni tak kena ni. Rokok beg ni tak kena ni. Sujud beg dia baru tahu. Tahu saat ni tu dengan sebab yang ngaji. Sebab tu Nabi kata kalau kita tak ngaji, lepas tu kita pergi ibadat, kita pergi semaya, kita pergi puasa, ibadat kita tu salah terlebih banyak daripada hak sahih, hak betul. Sebab tu ngaji, sebab tu Nabi suruh ngaji. Kita kena ngaji. Orang ngaji ni buat amal sikit tak apa, dia kata la ilaha illallah sepatah, tapi dia kata dengan hati yang ikhlas, hati yang suci. Allah tingginya dunia dan isi-isinya. Sebab tu kalimah la ilaha illallah berat pada dunia. Kalau mik dunia tak sebelah, lepas tu mik la ilaha tak sebelah, Allah berat la ilaha illallah. Kita nak misal nak tengok ni. Satu hari Namrud dia mati berkupa. Dia kata dunia ni Allah tak ada apa, tak ada rega sikit apa. Kita hidup rasa tak ada rega. Satu hari Namrud hak kedebeh nak berlawan dengan Tuhan Ibrahim. Namrud kata, "Hei Ibrahim, Tuhan mu duk mana?" Ibrahim kata, "Noh, duk sana." Namrud nak reda dia, nak ke langit sana. Reda dah akhirat kruk-kruk dah. Ada duit skop dia tu, ada kruk, tapi lah ni tak ada dah nak reda ni. Reda ni orang panggil benih dia sudah habis supa dengan kita tak ulang naga. Lepas tu siapa dia bunuhkan reda ni, siapa habis benih? Ialah Nabi Yunus alaihi salam. Reda orang sia duk puja sangat. Kalau kita Suria pergi dengan burung siwah, kalau Malaysia pergi dengan rimah, kalau Mesir Kapur dia pergi dengan singa, kan? Orang sia pergi dengan keruk. Tapi keruk ni ada orang gila lah ni reda ni, tak ada dah. Siapa dia yang bunuh reda ni? Ialah Nabi Yunus alaihi salam. Kalau reda turun satu hari makan budak-budak dan kanak kecil-kecil, maka Nabi Yunus berdoa dengan Allah, minta Allah Taala perhabiskan benih bagi reda. Kemudian Nabi negara Namrud alaihi Namrud laknatullah, dia nak perang dengan Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit dengan reda dia. Naik langit dia saat itu panahkan dah, dia nak panah dengan anak panah. Piah dia panah. Tuhan kata, "Hei malaikat, mumiklah anak panah bagi Namrud, munggi ke apa? Munggi tepuh ataupun munggi pocok, munggi kena dengan ikan yang ada di dalam laut di atas langit sana." Maka malaikat mik enamna ke apa? Anak panah bagi Namrud manah saat itu, pergi kena ikan di dalam laut, lepas klik pada Namrud. Namrud pun pergi, berdarah. Mati dah Tuhan buah ni. Mati. Turun main langit. Royak prakak habis dah ke rakyat kata Tuhan Ibrahim sudah mati. Ni dalil aku panah saat ni, naik ke langit, aku naik ke langit, lepas tu aku panah, lepas panah maka pergi kena Tuhan Ibrahim mati ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat ni nak membinasa Namrud guna, hatta nyamuk hak sayap patah masuk leling. Masuk dalam lingo. Nak cerita dunia ni nak kata tak ada lebih, tapi kita rasa lebih. Nah, masuk dalam lingo bagi Namrud saat ni. Dah sakit sampai ke otak tu, otak besar tu ataupun otak dalam tu. Sakit tahu nak buat go mana. Panggil bomo tu tak jadi, mik air tu tak jadi, makan ubat ni tak jadi. Panggil tok nujung di dalam kota nak buatlah mana ni, sakit dia lepas oleh otak dalam tu. Kama dia foto nujung kata, "Ya tuanku, patik katanya, tuanku sehari ni makan ubat gapo tak hingga dah, cumanya kena mik air dalam tapak kasut tuanku minum." Nak kata Tuhan nak hina, tapi tak napa hina nak lagi. Nak hinggakan sakit kepala tuanku ni, kena mik air bohlah kasut, lepas tu minum air lah kasut. Kemudian lepas pada tu kolamo kau teruk tak hingga dah weh. Lepas tu foto nujung kata rana nak hingga tuanku kena mik makan air lah kasut, lepas tu mik kasut katok kepala. Tengok kau hina dah. Nak mik kasut katok kepala pain boleh 3 tis dak duk ustaz. Bawa sakit pula minum air kasut katok pain. Hafal ni pun tak berani nak katok juga. Engkau raja.
Akhir-akhir mati dengan hayat tu lah Namrud sani. Lepas tu tanya kepada nyamuk sani. Nyamuk sayap patah pergi masuk le telinga bagian Namrud. Nah Tuhan tanya, "Hei nyamuk, adakah engkau nak dunia ni seputir aku nak bagi padamu?" Tuhan tanya nyamuk. Nyamuk kata, "Ya Allah, aku tak ada nak gapo ya Allah daripada dunia seputir aku tak ada nak apa. Cumanya aku nak sayap hak patah aku tu minta we jadi sepenuh semula." Tuhan bertawar kepada nyamuk sayap ya tu. Tuhan nak bagi dia sebab dia binasa Namrud. Kemudian Allah Ta'ala bertawar kepada nyamuk kata, "Hei nyamuk, mun nak ke tak kalau ku bagi dunia kemewahan padamu?" Nyamuk kata, "Tak ada nak ya Allah. Amun naknya ya Allah, engkau sempurna klik semula sayap hak patah sebelah ni sempurna semula. Nak oyak atas setara dunia saat itu diukurkan akan dia sama berat sama mahal dengan setengah dengan sayap nyamuk sebelah tu ya. Nyamuk tak usah lagi dunia seputih tu tawa dia nak sayap ya kelik hak patah tu ya. Lepas tu kita hidup wasa tahu dunia ni lebih, nah dunia ni begitu, dunia begini, hanya nyamuk sebelah sayap tu. Minta klik kata ya Allah, minta mu sepenuh klik lah sayap kuat patah, minta we klik sedia klik sepenuh klik. Kalau boleh sepenuh ni tak apa dah, dunia ku tak leh pun tak ada apa dah dia kata. Ni nak ya kata dunia harga ya sama berat sama mahal dengan sayap nyamuk hak patah sebelah tu. Dah. Lepas tu Nabi mengajarkan kita Quran dan hikmah. Hikmah ni ilmu naf'at, sengah tafsir oleh ulama apa hikmah di dalam Quran, yakni ilmu yang naf'at, yakni ilmu yang berguna. Kita boleh beramal dengan Quran dan kita boleh buat amal Quran, boleh ibadat. Sebab tu Quran tu dia panggil ta'abbudiyan. Faham tak? Apakah farak Quran dengan hadis? Mana misal saya buat apa perhatian hari ni boleh dua perkara ni apa dah? Apakah farak? Apakah perbezaan di antara Quran, al-farqu bainal Quran wal hadisin nabawi? Apakah perbezaan di antara Quran dengan hadis? Dah. Quran ini apabila baca akan dia saat ni tu boleh pahala dah. Kerana Quran ni dikatakan qiraah, dikatakan ta'abbudiyun, benda yang kita beribadat dengan dia. Baca Quran boleh pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Baca dia boleh pahala. Kenapa Quran baca dia boleh pahala? Kerana dia ta'abbudi, benda yang pesing kita beribadat dengan dia. Sebab tu Quran dikatakan baca dia tu boleh pahala. Baca satu harah 10 pahala, dua harah 20 pahala, tiga harah 30 pahala. Kerana dia ta'abbudiyun, benda yang pesing kita boleh beribadat dan persembahan ke Allah dengan dia. Adapun al-hadisun nabawi, dia bukan ta'abbudi. Hadis kita baca hadis ya tak boleh pahala lagi, tapi kita kosak molek boleh pahala. Hadis sepuh hadis Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Semata-mata baca, kalau dia tak kosak tak boleh pahala. Adapun Quran sama ada seorang tu kosak baik ataupun kosak lagu mana, maka dia boleh pahala semata-mata dengan baca Quran, kerana Quran ta'abbudiyun. Adapun hadis kalau baca semata-mata nak wisdak dengar gitu ya, bukan nak beramal, tak boleh pahala. Kerana hadis tu bukan ta'abbudi. Lepas tu faham molek. Al-Quran lafaz dari Allah dan makna daripada Allah. Lafzun minallah wa ma'nan minallah. Lafaz daripada Tuhan dan makna daripada Tuhan. Mana? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lafaz ni daripada Tuhan sendiri, dan pula lafaz dia daripada Tuhan, makna dia daripada Tuhan. Cumanya orang bawa mari ialah Jibril alaihi salam kepada Nabi. Adapun masalah hadis, hadis ini lafzun an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal makna min indillah. Faham tak?
Quran lafaz dan makna daripada Allah. Adapun hadis nabawi ialah lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna arti kata di dalam isi hadis itu daripada Tuhan. Supaya mau nak misal lah, supaya naik ampa panggil fok tok nebe tok kemene nayuk semua pergi ke ampa. Deh nak misal hadis ni. Nayuk saat ni tu tok nebe tok kemene sana kita tahu corobo tak corobo pergi ke ampa belaka. Maka nayuk kata bulan ning kita kena patena sikit lah kampung deh. Kita kena patena lah kampung, kena maju lah kampung, nak bersih lah kampung. Karena lepas pada ni demo nak mari orang besar di bakok nak mari misalnya. Kemudian tok nebe ni yo kecek bek ning, tok mene ni yo kecek panjang sikit, nayuk yo kecek bunyi kemah lagi, dah lepas corobo kecek atas nak ampa besar kita gini ni. Ini tah panah-panah daripada tok nebe, tok mene, nayuk dan corobo. Goyak kepada ahli kampung. Kadang lapar demo ni bunyi bek ning, lapar demo ni bunyi, tapi maksud kata isi kata honoknya daripada nak apa? Nak buat fatana di dalam kampung. Lapar tu daripada tok nebe tok kemana, tapi makna hakikat daripada nak apa? Supaya juga hadis nabawi lapar nampak tubik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikat makna tu dari Allah Subhanahu wa taala. Nak faham tu dah. Tu Nabi mengajarkan kita hikmah, yakni ilmu nafi'. Barang yang ada padanya pada kitab itu daripada segala hukum-hukum. Ada hukum mana nak misal dalam Quran tu Nabi baca, dalam tu ada hukum mana kita misal. Misalnya kita kata hukum yang pertamanya hukum puasa. Mana hukum puasa dak ajar puasa? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itu Quran dah ajar hukum. Hukum apa? Hukum suruh kita puasa. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, amanu beriman oleh kamu, kutiba alaikumusiyam, difardu ke atas kamu berpuasa. Allah Taala fardu atas kita suruh puasa. Puasa apa? Bulan Ramadan. Ayat belum pada mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan bulan ini juga Allah Ta'ala titahkan kita saat itu berpuasa. Tu kau puasa. Lepas tu lah Quran ada ayat hukum syarak kau lain. Suruh kisah dia apabila seorang bunuh seorang, kena bunuh balas. Mana? Tu ayat lah Quran, ayat tu misal hukum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ning Tuhan hajar dalam Quran hukum kisah. Kalau ada kerajaan Islam apabila seorang bunuh seorang dengan sekelain, orang ni kena bunuh bala. Misalnya kita pergi berdiri demo mati, kemudian kalau misalnya adik-beradik ya tak maaf kita kerajaan nak ambil orang ni bunuh balas. Misalnya demo ni berdiri pala 3 ti, kerajaan pun kena bunuh balas dia tu berdiri 3 ti kat di pala dia. Misalnya dia tu khak telinga demo ni, maka demo ni pun kena khak telinga juga. Kalau dia khak telinga kita lek kanan, dia pun kena khak telinga lek kanan. Kalau dia khak hidung kita, kita kena khak hidung ni. Ni mana al-qisah di dalam Quran. Tapi lah ni kerajaan Islam tak ada nak buat, tak boleh lah. Dan kerajaan Islam ada yang nak agak gigi seputong sama gigi seputong. As-sinu bis-sini, al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Ini hukum Quran. Banyak hukum Quran, cuba kita tengok. Lepas tu dalam Quran tu ada ayat hukum masalah ni. Masalah kita tu ba'mi asmaya. Mana ba'mi asmaya? Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila salah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mi asmaya tu hukum mi asmaya. Nak royak kata dalam Quran ini ada sebutnya hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
dan mengajar ia Muhammad dan Rasul ini akan kamu akan barang yang tiada kamu ketahui daripada pekerjaan dunia akhirat. Jadi dalam Quran ni juga duk hajar benda kita tak erti. Dulu kita erti semaya tak erti semaya, lama-lama kita ngaji maka kita erti hak semaya. Dulu dunia kita tak erti, tapi le Quran hajar juga cara hidup pada dunia nak wijaya lah mana weh. Lagu ada. Kalau kita duduk saat ni tu tak ambil Quran buat contoh, tak beramal dengan Quran dalam kehidupan kita, makna kehidupan kita jadi haru, kehidupan kita berkelai kabut apabila kita tak ambil Quran tu beramal. Hidupan dunia ni pun kena ambil Quran pakai weh. Kalau kita pakai dengan Quran gana, hari yang kita saat ni tu ya kena ada susun ni. Sebab tu Nabi SAW sebeda tanah at-tadbir nisful ma'isyah. Ni Nabi kata lah hadis. Bermula tadbir dalam kehidupan. Makna tak pagi lepas pada semaya subuh wirid star. Lepas pada wirid star saat ni buat kerja rumah, makan nasi ke apa. Lepas pada kerja rumah buka kedai, kalau pergi kebun pun kebun, kalau buat kereta pun kereta. Makna kata di dalam kehidupan kita kena ada tadbir, kena ada pelaturan, kena ada masalah susun ni, baru orang panggil ada keberkatan. Sebab tu nak berkat dalam hidup kita ni ya kena ada pelaturan. Sebab tu Tuhan kata dan Nabi pun kata dinuna dinun nizam, agama kami agama pelaturan. Makna kata sebab tu tapi orang panggil agama Islam sudah diambilkan oleh orang lain belaka. Orang Islam diri cara duduk pun cuma, cara duduk yak selerak tabak, umuh pun tak tahu kok mana yak keting umuh. Pani cara Islam ni. Islam tak ada aja. Tapi benda ni orang lain ambil belaka dah ni. Orang agama asing duk ambil Islam pakai. Sebab tu demo jah cuba kita tengok kok kawasan Jerman, kok kawasan kok Sweden, kawasan Denmark. Demo maju. Demo cuci muh demo Allah bersih. Muh demo sana isih. Umah kita hak pelana tu jangan cuba mau nak bisa. Wa umah habis 2 juta, 3 juta umah. Molek umah. Tapi nya buat bahasa kereta nya pergi sakut besi ke apa? Besi sajing tujuh ke? Sejing karat 3 bulan. Tak pernah semua. Buat fikir buat apa? Buat umah berjuta-juta. Wallah, mek necang mari buat malah kata apa dengan sampai cak apa ni. Tapi nya pergi buat bahasa kereta nya pergi sakut sejing buruk, sejing karat. Lepas tu nya pergi heret umah 3 juta lekat 2-3 kau. Cuba perhati. Umah lah kata apalah besar. Payah orang kita ni penting lek luar we tengok jauh. Jadi mafiah ni pun nayuk tak mau nayuk pun kalau bang kalau tak bang kalau. Deh tengok luar, tengok dalam nak tak bungung talih. Supaya saya tiku. Ni. Tapi cuba kita pergi tengok belah lek Eropah. Kita pergi satu tempat hari tu di Eropah di kawasan Sweden. Umah ya wak dah umah sepal bacatsan ke bacatsan dah. Lepas tu dalam tu ya pagar siap dah. Pak budak mai ada ngandul gapo itu ni. Lepas tu nak masuk rumah tu bahasa kereta pakai remote semua. Pop, remote buka bom. Kereta masih siap. Tak nampak selera. Bahasa kereta. Umur. Umur kita lah ada apa rumah dah lah kau. Ngatoto, ngabuni buruk dengan sejeng buruk. Jadi punah sombih. Cuba berhati. Ni pas kita nak maju ke lambat lagi lah. Kalau kita tengok tempat-tempat demo maju tu lagu mana hanya kata benda-benda hak Islam hajar kita tu demo mik pakai habis dah. Hak demo kita mik kita dah kita mik kita benda-benda tak pakai tu klik kita habis. Hak benda pakai dalam Islam gapo itu ni bak bersih kecaklah atau apa sejak an-nazafah minal iman. Kebersihan kesucian separuh daripada iman. Nak sempurna iman kena bersih. Tapi kita sendiri masuk dapat rumah tu semalam nak tengok tak ada cukupnya. Dengan sarang laba tak sarang laba, latar kita nak jinyok kadang-kadang bahasa beleming. Ni kena jaga. Salah satu daripada Tuhan nak murah rezeki ni, salah satu ibu apa, cucilah rumah ni. Sebab tu kita ingat orang tua kita dululah. Orang tua kita masa dulu ni nak kecek hak hidup hak Quran ayat tu, le Quran hajar hidup pe. Orang tua ambo pukul 3 ya bangun. Amo ingat amo budak-budak pukul 3 ya bangun.
bangun semaya hajat, bangun semaya taubat, bangun maya hajat, lepas tu ya bangun maya tahajud, sudah maya tahajud ya baca dalailul khairat, sudah baca dalailul khairat pukul 4 ya turun kau dapat bala. Ya turun dapat bala tu ya pukul habis tu benda cuma-cuma tik hayat, tik lembu ke apa siapa kok kapung tu kita tanya ya sebab apa ni tengah-tengah rumah. Siapa nak sapu tik kitnu, tik lembu kau dapat pondok pun sapu. Lah mung tak tahu ya kata. Malaikat rahmat ning ya tak turun tepat cuma-cuma. Tepat najis-najis ya tak turun. Kamu di apabila dapat rumahmu ada tik tik lembu, dapat rumahmu ada tik hayat, dapat rumahmu ada tik kambing, maka malaikat rahmat tak turun. Dan apabila malaikat rahmat tak turun, rumahmu tu payahlah rezeki ya kata. Pas mu nak mudah rezeki tapi mahmu ni ingat ada cukup nah seruba-serubi dapat rumah ngati ayah, dapat tangga ti ayah, ada ngati kambing, ada ngati tu ti ni, pas malaikat rahmat ku nak ada lah mana ya rezeki nak murah, rumah nak berjaya, rumah nak selamat, ya kena malaikat rahmat ada di situ. Ni cara Islam. Pas kita tu aku cara Islam macam mana? Ni kah hari kena tengok sendiri. Nah kita nak pakat fikir, kita nak maju. Kita nak maju, bukan kita nak ke belakang ni. Islam ni tatawur wa taqaddum wa najah. Islam ni hajar orang tu ke depan, hajar orang maju ke depan, hajar orang saat itu berjaya, bukan hajar orang kemunduran. Tapi kita ya tak ambil Islam pakar dalam kehidupan kita, kena ambil Islam pakar dalam hidup kita deh. InsyaAllah ibu bapa ni cuba kita tengok kok pondok tak apa, kita tengoklah. Lah kita tengok lagu mana. Lepas tu fok kita pun sebanyak kita duk tanya kan bapa kita duk doa, duk maya isyrak cekak kan rezeki duk payah lagi. Muat kena ke tak? Amos maya isyrak tak tinggal, waqiah tak tinggal, buih mulut-mulut bagi bapa tu kan rezeki payah. Muatkan apa? Muat betul dak. Pas mengaji dak lah muat. Mu belajar dak cara muat nak semaya isyrak tu mu belajar ke dak? Cara mu baca doa mu belajar ke dak? Kamu baca doa tu tak cerak adik Rabbana tak cerak dah. Masyaallah. Tadi tak cerak. Lepas tu nak terima aku tak cerak doa yo nak terima lah mana? Tak cerak. Sebab tu kita ingat tadi doa pun nak cerak. Sebab tu kita ingat ke masa pergi Tok Yah Bukit dulu, ada setengah-setengah tu baca doa tak nak putih mana. Alhamdulillah hamdan fi ni'amika fi maziyah. Mungana lebih ada budak tarikah ya tak? Gana lebih ada budak tarikah baca dah. Pas mu duk baca tak pas dia. Mu baca tak pas dia ya kata. Baca tak pas raja malikul muluk, raja bagi segala raja. Pas mu nak baca baik-baik itu. Tok guru tarikah pun kita rasa malu ya kata. Mu baca tak apa Tuhan, mu nak baca wi molek. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultan. Baca wi nyata, baca wi molek, baca wi kena, insya-Allah doa kita tak payah. Tu dia. Dan Nabi mengajar akan kamu akan barang yang tiada kamu ketahui daripada pekerjaan dunia akhirat. Fazkuruni azkurkum, maka sebut oleh kamu akan daku. Mu sebut akan daku, mu ingat. Tu mana sebut jadi ingat. Lazim daripada sebut, makna kita ingat supaya kita sebut semua ya tu mana saya rapi duk kata kahwin dengan Allah tu, kahwin dengan tu dengan mak tu Allah dah. Sebut semua. Apa makna sebut? Lazim daripada sebut kita ingatlah ke saudara kita, ke sayang kita, supaya kita duk sebut Allah. Mana kita ingat ke Allah dan kita rindu kepada Allah Taala. Lazim daripada sebut yakni kita ingat ke Allah. Ingat ke Allah, lazim ingat ke Allah dengan sembahyang. Ni semaya ni arti kata ingat Tuhan dah ni. Orang tak semaya, orang tak ingat Tuhan weh. Sebab tu kalau orang tu dia duk semaya, makna kata orang ni dia ingat ke Allah Taala. Dengan sebab semaya ya Allahu Akbar. Tu Allah tu ingat tak? Sebut Allah, ingat Allah. Lepas tu dalam kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hak tu orang panggil tahiyyah. Di dalam doa iftitah tu ulama bagi tu bait dua pula. Tu bait tahiyyah dan takhliyah.
Ulama tafsir saat ni dia bagi dua pula dalam doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hak ni yang nama tahiyatan, yakni kita nak membesar ke Allah. Tengok besar tak? Allahu akbar kabira, bermula Allah Taala yang amat agung, yang amat besar. Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan tasbih ke Allah Taala pagi dan petang. Ni nak besar ke Tuhan. Mana nak takhliyah, yakni nak menyuci dan nak melepaskan hati kita daripada yang lain daripada Allah. Hak nak ingatnya Allah Taala saja ya. Hak ni gambar Allah Taala. Mana? Inni wajjahtu wajhiya lillazi hada. Inni aku ni. Wajjahtu, aku hadapkan diriku. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Pahala ke jangan ni. Kita hadap Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semaya aku, ibadat aku, kehidupan aku dan kematian aku semua bagi Allah. Hak ni kita takhliyah, serah ke Tuhan, tak ada serah kepada benda yang lain. Hak ni makna kata kita ingat Allah dengan semaya dan tasbih dan zikir dengan lidah dan hati. Nah, lidah hati, zikir dengan lidah nah. La ilaha illallah, la hati Allah. Hangau lah ni. Tak Allah lah hati dah. Mana zikir lidah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la hati Allah. Dan sila Muhammadur Rasulullah, kena ingat hati. Ni arti kata lidah, kata la ilaha illallah, hati Allah satu. La ilaha illallah, Tuhan jua Allah. Allah Ta'ala jua Tuhan. Hatu pada kamu ingatlah tu. La ilaha illallah, mu ingat Allah Ta'ala jua Tuhan. Ingatlah hati. Lepas tu masalah bak zikir, mana waktu baik sikit. Bak zikir ni, ya banyak ada pergi rumah aku ni, kecek sore. Han takut ke bak zikir? Nak kecek lah, masa ya nak kecek, nak royak kita tahu. Lepas tu kita nak zikir pun kena ada cara ya. Sebab tu ulama-ulama tasawuf daripada Tok Junaid, lepas tu masalah usul kita kena mengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau masalah fiqh kena mengikut al-mazahibul arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pak orang ni kalau bab fiqh kita jangan tinggal. Kalau masalah bab tasawuf kita jangan tinggal Tok Junaid al-Baghdadi. Daripada Tok Junaid al-Baghdadi min ulama ahli sunnah wal jamaah. Makna kata demo-demo ni tak sesat cerak. Kalau kita tengok Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak berimpunglah oleh umatku, yakni umat sini, yakni daripada ulama daripada umatku, ia tak berimpunglah di atas kesesatan. Jadi makna kata kalau ulama mana orang ramah hadap kau ni, kita turutlah ulama ni. Kerana Nabi kata fuak ni tak sesat. La tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak berhimpunglah oleh ulama daripada umatku ni di atas kesesatan. Lepas tu kita nak wayak masalah zikir. Ada seorang lagi baru ni, ya duk buat amal zikir kuat sangat kali. Lepas tu duk kecek, kita tanya ya tabah, duk buat amal ni belajar mana? Ya kata Tuhan ajar sendiri. Aduh, Tuhan ajar sendiri. Tak ada kena kecek bebe tinggi doa ni Tuhan ajar mas sendiri. Pas bemik zikir bemik mana? Dia kata Tuhan ilham. Oh, Tuhan ilham pun dia kena ada guru be. Ada amor ni pakai Tuhan direct lo dah. Oh, besar tinggi ya. Lepas tu sore tu lah tu, sore lagi tu pasal kecek sore jalan atas batas dewasa itu kan kelanjir bahasa-bahasa. Dulu ya zikir. Lepas tu ya bak zikir ni mau nak royak katanya, kadang-kadang ya orang zikir ni kalau ya tak sapa makam lagi pula ya tak ada tubuh ya qasdah. Ya kita zikir la ilaha illallah ya kena semangat kita pun nak darah kita pun ya kau panah qasdah. Lepas tu dia celah-celah tu ya nak tertipu. Ada lagi kita zikir tu bahasa gamal lah. Kadang-kadang gamal Allah. Kadang-kadang gamal orang putih, kadang-kadang gamal cuk putih. Ya dalam zikir kita ni mula-mula kita ada alam manusia, lepas tu kita naik ke alam jin.
Naik ke alam jin tu kita sedap rasa zikir sedap tu. Zikir sedap. Di situ guru tak ada pimpin. Guru hak pimpin kita tak ada. Situlah nak sesat, dibisikkan oleh jin dan syaitan, maka kita duduk situ, dia kata kita berkawan dua, dia heret kita pergi alam dia, siapa kita saat ni tak tahu ke mana. Tak ada naik lek sana tu dak. Situ orang sesat dalam zikir tu, situ orang sesat dalam amalan tu, di situ orang jadi mengai tu. Kena tahu tak tu, mau nak royak benda hak jadi duk jadi dah. Lepas tu kita demo nak zikir, demo nak ada guru lah. Sebab tu zikir ya ada tahap ya. Jangan duk lanjut ni kapal 1000, aku nak 2000 siapa 3 nak siapa. Situ tak boleh tu. Yo mari sedap. Yo mari wasa zon. Yo mari wasa sedap, wasa zon. Kita kacau. Kadang-kadang benda bisikkan mari tepi heret. Siapa kita hanyut dalam alam tu, siapa kita nak naik tak boleh daripada alam tu. Lepas tu zikir, ulama khilaf, kata setengah zikir paling molek afdalu zikri la ilaha illallah. Tarekah banyak nah. Ada tarekah Naqsyabandi, ada tarekah Ahmadiyah, ada tarekah orang panggil Qadiriyah, ada tarekah Muhammadiyah, ada tarekah apa lagi? Syatibiyah, ada banyak tarekah. Tapi semua hujung dengan la ilaha illallah. Maka di dalam ilmu ni ataupun yang digapo yang diambilkan ittifaq dan pula sebulat suara di antara ulama-ulama, zikir yang paling molek la ilaha illallah. Patut kalau kita zikir dengan Allah saja, tak ada sebut la ilaha illallah, dia sebut Allah. Katanya Imam Malik dan jumhur daripada mazhab Imam Malik, dia kata lagu ni bid'ah. Ingat molek ni. Kalau zikir la ilaha illallah, ingat dalam Allah tak apa, tapi nak zikir dengan lidah tak Allah saja, hak ni dia kata bid'ah. Sebab kita tak beradab dengan Allah. Nak pergi sebut orang besar, orang kedai, pergi sebut dengan apa Allah lalu dah. Dia kena sebut hubung ke apa, orang panggil benda mukaddimah dia dulu. Sebab kita nak panggil ayah kita nama Allah. Helah mungkin lah kita panggil ayah kita Allah. Ada kita sebut ayah nama apa? Nama Abdullah. Nama tak ada sebut nama Abdullah, sebut ayah dulu. Sebab tu kita pergi sebut tiada jenis Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar illallah. Baru klik ke Allah. Mana sebut tidak Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, malaikatnya Allah. Tak apa. Kalau sebut Allah lalu, dia kata kuih comel. Tapi adalah kata ulama tu boleh, tetapi makna tak kurang beradab dengan Allah. Dan kata ulama tasawufnya, ya katanya ada juga setengah daripada tok guru tasawuf, dia zikir Allah ataupun zikir yahu kepada anak murid yang siapa apa yang tergelam di dalam laut bagi ma'rifatillah, mengenalkan kepada Allah. Ni nak kecek tinggilah ni. Hamba nak oyak pakar-pakar nak zikir pun minta beringat kerana duk pergi ke rumah tu bawa anyu reda. Jangan ambil zikir tak tu lagu nah, ya banyak tu, banyak orang jadi motang le zikir tu. Minta beringatlah, sebab banyak dah duk gitu duk peling dalam zikir. Dan jawarih anggota nascaya aku sebut akan kamu pada hadis kursi, barang siapa menyebut akan daku pada hati, aku sebut akan dia pada hati. Dan barang siapa menyebut akan daku pada jamaah, yakni pada kumpulan yang ramai, aku sebut akan dia akan barang siapa pada jemaah perhimpunan yang terlebih baik daripada perhimpunannya. Perhimpunan barang siapa, makna kata rana kalau orang ni sebut akan daku di dalam hati, aku ingat akan dia dalam hati. Kalau dia sebut akan daku dalam jemaah, aku ingat Tuhan dia sebutkan Allah Ta'ala dalam orang ramai, maka Tuhan akan sebut dia tu dalam jemaah yang terlebih mulia daripada jemaah bagian barang siapa. Mana Tuhan sebut kita di dalam jemaah kumpulan para malaikat nah. Tengok hamba aku di bumi dia dah ingat aku malaikat, dia dah sebut pada aku Tuhan akan sebut kita dalam jemaah yang ramai juga. Sekadar tu dulu kami dia kata wallahu a'lam. Gitulah nak amal pun tengok dah. Lepas tu perhati dah. Jangan kita duk buat gaduh. Sebab ya kena ada cara lah, amalan kena ada cara. Kalau kita buat ambil kutip belakang setakan jadi mata kelisa supaya duk amal haikal tu. Baru ni ada sore gitu buat amal haikal, mata dikahkung.
Kata baba mau wak amah hekal lama dah, patut mau tinggal pun lama dah, tapi mata mau saat ni tu jadi kerah itu ya ta. Hekal tu ya panas sikit berapa. Nak wak amah kalau tok guru tu golek dia pesel, kalau kita nak jadi tok guru sahur mak wak amah lah hekal budak nak jadi kerah. Nah, haikal doa haikal tu. Kalau kita wak doa mau amal doa haikal tu kita nak jadi panas pedis sikit, lepas tu nak jadi kerah-kerah dengan anak-anak sikit. Nak jadi panas pedis sikit dengan anak-anak. Nah, haikal doa haikal tu. Lepas tu anak kecek dengan anak pun nak bunyi kerah sikit. Sebab tu tok guru pesel tak wak amal lah. Kalau kita orang buka pondok gapo gitu ni tu doa haikal tu dia tak kurang mana. Sebab dia nama dia tinggi. Dia tak padan dengan darah kita. Nak misalnya ubat kuat tak padan dengan diri kita, maka ubat ni kena puasa lah ni, puasa hanyuk ni. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibaca doa muka 18 ke bawah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ith wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ni doa ni bolehlah kita ambil pakai lepas maya kita ni. Musannif doa dalam lepas maya kita ni. Allahumma inni as'aluka bermakna pakar-pakar. Wahai Allah, aku pohon akan dikau ya Allah. Aku minta akan dikau ya Allah mujibah rahmatik, akan segala kepastian bagi rahmat engkau ya Allah. Minta engkau bagi rahmatlah kepada kami ni. Wa azaima maghfiratik, dan pula masalah ketetapan bagi keampunan engkau. Minta engkau bagilah ketetapan bagi keampunan engkau ya Allah. Wal ghanimata min kulli bir, dan kayalah kami dan aku ini daripada segala kebajikan ya Allah. Wassalamata min kulli ism, dan pula selamat dan sejahteralah kami daripada setiap-tiap dosa ya Allah. Wal fauza, nak fauzana bukan fauzu tu baris tu. Baris je tulis fauzu, tapi maknanya wal fauza. Wal fauza, dan pula aku minta akan dikau dan aku pohon akan dikau ya Allah. Apa dia? Al jannata, al fauza, yakni keuntungan dan kelabaan dan berjaya bil jannah, di dalam syurgamu ya Allah. Wan najata minan nar, dan pula kelepasan daripada api neraka-Mu ya Allah. Tengok lagi. Allahumma ghfir lana, wahai Allah ampunlah engkau bagi kami. Warhamna, dan pula rahmat engkau ya Allah akan kami. Warda anna, dan redha engkau ya Allah daripada kami, dan pula sayang engkau daripada kami ya Allah. Wa taqabbal minna, dan terima wa taqabbal minna, dan terima engkau ya Allah daripada kami doa kami. Wa adkhinal jannata, dan masuklah engkau ya Allah kan kami di dalam syurgamu. Wa najjina minan nar, dan lepaslah kami daripada neraka-Mu ya Allah. Molek doa ya tu. Wa aslih lana sya'nana, he Allah minta membaikilah bagi kami akan kelakuan kami. Kalau kelakuan kami tak molek, minta baiki ke molek. Kalau kelakuan kami buruk, minta baiki kepada comel ya Allah. Kullahu Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ni molek kan ni. Wahai Allah, bahwasanya aku pohon akan dikau as-sabata fil amri, yakni akan ketetapan, ketegatan di dalam kerja kita. Sama ada kerja dunia minta jadi tetap ya Allah, jangan minta jadi gelombang star kerja tu, star kerja ni, star kok tu, star kok ni, supaya buku wa amalan lah, star amalan tu tak ada jaya lagi, wa amalan ni bodoh mai hak tu jepuh ni, minta ya Allah janganlah berjadilah tu ya Allah. Minta we tetaplah pada kerja dunia kami pun tetap, akhirat kami pun tetap. Orang tak tetap lah kerja ya ikut gak serta kerja jual aiskering, lepas jual aiskering ham nego lain bodoh, lepas nego ada motor nego lucu bodoh, ada motor buka tom yang buka tak tetap lah kerja Kalau buku amalan mula tu pas subuh baca yasin, lepas tu tak motor murah rezeki baca waqiah bodoh, jadi tak tetap dalam kerja mintalah ya Allah mun tetaplah pada kerja ku ya Allah. Wal azimata warusyda, dan pohon akan dikau akan gapo ketetapan dan keteguhan, keteguhan dan ketegatan
warusyda, dan pula pertunjukan ya Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik, aku pohon akan dikau ya Allah, akan bersyukur nikmat engkau. Wa husna ibadatik, dan pula elok bagi ibadat kepada engkau ya Allah, minta engkau bagi elok dalam ibadat aku ya Allah. Wa lisanan sadiqah, ni minta Tuhan kau ni nak kecek gapo kecek benar. Sebab tu Nabi kata orang yang paling mulia, salah satu daripada orang yang mulia, orang yang Allah Ta'ala nak terima amalan, salah satu daripada lidah dia tu kecek benar-benar. Ni sebab tu Nabi kata Nabi katanya sesungguh kecek benar, inna sidqa yahdi ilal jannah wa innal kaziba yahdi ilal nar. Jadi makna kata orang kecek benar dengan sebab cakap benar inilah yang akan bawa seorang pada syurga, dan orang kecek bohong sama, benar bohong ni akan bawa seorang pada neraka Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena minta Tuhan ni hal jaga, minta wi Tuhan timur lidah kita ni kecek benar-benar, kecek benar sungguh, kecek benar hak sebenar dan benar hak sungguh. Wa qalban salima, dan hati yang sejahtera. Hati ni hak boleh temu dengan Tuhan ni. Mana dalil? Dalil selepas daripada Tuhan kata ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ni hati ni hak boleh temu dengan Tuhan. Adapun hati hak karuk, hati hak cemar, hati hak syirik, hati hak zalim, hati hak karuk, dia tak boleh temu dengan Tuhan. Nak temu dengan Tuhan pun dia kena bakar dulu. Sebab tu ayat tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi fadkhuli jannati. Tuhan seru sendiri, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kepulanglah, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau, dan engkau masuklah syurga-Ku. Tuhan kata, tapi hati mana? Yakni hati yang salim, hati yang suci dan hati yang bersih. Adapun hati yang ada syirik dengan Allah, wa amma ada syirik, ada skosi dengan yang lain, hati ni orang panggil tak panggil saling. Lepas tu siapa dia nak temu dengan Tuhan, dia kena kecek molek. Lepas tu hati dia kena cuci molek lah. Lepas tu sebab tu lah kalau orang mana, sebab tu duk bahas di antara ulama, kalau orang ni duk tangan nafsu lain pada mutmainnah, orang ni kena masuk neraka dulu. Walaupun yang mukmin, walaupun yang mukmin, dia beriman dengan Allah, tapi nafsu dia, hati dia tak comel. Makna kata Allah Ta'ala kena lepas dia dalam neraka dulu. Lepas pada lepas dalam neraka, nak cuci hati dia yang cemar tu, nafsu yang tak molek, bakar. Lepas pada tu Tuhan mai basuh dengan kolai gawa, air kolai Zamzam, ada air kolai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sebab tu kita kena usaha hati kita jadi salim. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku minta pelindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan barang yang engkau tahu. Wa astaghfiruka mimma na'lam, dan aku minta keampunan kepada engkau ya Allah daripada barang yang kami tahu. Innaka anta a'lamul ghuyub, sesungguh engkau orang yang sangat-sangat mengetahuikan benda yang gaib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hang nak ingat, doa mula dengan alhamdulillah, dan kena mula dengan selawat ta Nabi, dan doa saat ni tu kena hujung dengan alhamdulillah dan kena hujung dengan selawat ta Nabi. Ingat mula cara berdoa. Cara berdoa nak Allah Ta'ala terima, kena mula dengan alhamdulillah dan mula dengan selawat di atas Nabi, dan hujung doa saat ni tu kena mula dengan selawat ta Nabi dengan alhamdulillah. Kalau siapa dia bergibat, ya Allah minta Allah terima, payah sikitlah doa tu nak terima, sebab ia ada cara dia. Cara kita berdoa ni mula-mula nak kena alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amuhu kafi mazida ya rabbana lakal hamd. Patu selawat tah Nabi, Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunajjina ataupun tungjina min jami'il ahwali wal afat. Patu doa
Kalau nak doa Jawi pun Jawilah, kalau bahasa Arab lah. Lepas tu hujung jatuh ke doa kita, Rabbana hablana min azwajina min zurraga, Rabbana hablana min azwajina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad. Kena hujung dengan selawat juga nah. Tu cara dia. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dibaca muawwizatain. Baca muawwizatain. Mana muawwizatain? Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu murad dengan muawwizatain. Tulis saja. Kemudian daripada doa ini cara musannif, wirid musannif, dibaca muawwizatain, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan dibaca kemudian daripada semaya subuh dan maghrib. Hari baca selepas subuh dan maghrib weh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ni sini ni hak musannif ingat ni. Tapi dalam hadis lain ya orang lagu lain sikit lagu mana? Ya tambah nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ni amalan siapa ya ni? Tok dala kita tak biasa tinggal ni. Amo duk 10 tahun dengar sok mula bawa. Lepas tu mula tok dala kita lu tak tinggal. Amalan ni pas subuh pasal. Pas subuh pasal tok dala tak tinggal, mula buah dala dia ni pun tak tinggal. Lepas tu fok-fok kita di sekarang lah ni zamil lah ni dala tak tinggal. Mana ni amalan ni? Raditu billah. Apa makna raditu billah? Aku puas hati dengan Tuhan tu, dengan Allah tu sebagai jadi Tuhan aku. Aku puas hati, aku reda dengan Allah sebagai jadi Tuhan aku. Wabil islami dina, dan aku puas hati pula, aku reda pula Islam itu sebagai agama aku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan aku puas hati pula nya Nabi Muhammad itu sebagai jadi nabi dan pula rasul. Ni hak ni nah ya bawa ni patut tambah sagak dalanya tambah kana. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa biha bin ni'mah. Adalah tu nak tu nak alhamdulillah dulu, lepas tu mula raditu billah. Ni hak tu kita tak biasa tinggal fofok keramat lah kau ni. Siapa keloning orang duk sebut tak ada bererti sebab dia mau amal. Dia mau amal. Lepas tu kita nak anak cucu ke dia, ingat kita anak cucu sebut kita lah jalan molek, learning kita kena buat amal dah, kena bawa dah, jangan duk tinggal-tinggal amalan tu 3 kali. Dan dibaca Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita seorang, Allahumma ajirni minan nar. Kalau seorang, kalau kita duduk dalam masjid semaya Jumaat, Allahumma ajirna. Kalau kita ramai, ajirna. Kalau kita seorang, ajirni. Wahai Allah, minta lepaslah engkau akan kami minan nar, daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ni lah minta Allah Ta'ala lepas kita pada api neraka 3 kali. Dan Allahumma inni as'alukal jannah. Saat ni minta Allah Ta'ala lepas kita daripada neraka Allah, dan lepas pada minta neraka, minta pula syurga. Allahumma inni as'alukal jannah. Wahai Allah, aku pohon akan dikau, akan syurga engkau ya Allah. Dan pula baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali nah. Ni doa-doa lepas dah syaitan tu, syaitan ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim tu satu orang panggil penyemah kuat sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini penyemah nak hamba syaitan dan pula hatu syaitan juga ni dah. Askat tu dulu 3 kali. Dan bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah kita baca ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukanya 17.
Di bawah, baris bawah. Dia katanya penjagaan. Ini satu penjagaan, satu nak wi kesedaran. Musannif wagi penjagaan untuk kita saat itu nak sedar manakah dikatakan takluk, manakah dikatakan sifat yang bertakluk di zat Allah. Sifat yang ada di zat Allah, lepas tu dia tu bertakluk. Dia kata dah takrif takluk, yakni sifat yang kena kepada perkara yang lain daripada ada sifat di zat. Benda suku daripada tu orang panggil takluk. Adapun diri sifat ada di zat seperti kudrat ada di zat, hak tu dia tak panggil takluk. Tapi kudrat nak mengada alam, nak mengada langit bumi, hak tu dia panggil takluk dia. Penjagaan ini satu penjagaan daripada musannifnya adalah di isnad. Baca isnad tu, adalah di isnad dan disandarkan. Tu dia panggil bahasa kecek lah, bahasa ngaji. Orang panggil atas tafsir. Para tua tak biasa dengar belaka gapo atas tafsir, atas nak menerangkan mana isnad tu. Bercara orang fak ngaji erti, fak ngaji pondok tu. Oh, sebab tu payah juga kita nak royak membaca kitab Jawi pun. Kamar dia baca-baca kitab Jawi, kalau misalnya kita tak erti cara supaya baca surat khabar tak tahu senah mana bererti mana. Ni dia kata dan di isnad, adalah di isnad. Apa isnad? Nak tafsir, nak nyata. Dan disandarkan menutup kepada sifat itu. Tutup tu kita sana tutup pada sifat, ialah dengan jalan penyaman, dengan jalan penyemih, tuturan jua. Kata sifat ni sifat kita misalnya di sana di zat. Sifat mai sana di zat. Tupa gelah mai sana di tangan ni orang panggil sana. Bahasa Melayu panggil sandar, bahasa Arab panggil idhafah, sandaran ataupun as-sanadu isnad. Ni menggelah mai sana di tangan kita, ataupun kita isnadkan tutup sifat kepada zat. Menutup ke apa? Sana menutup sifat kepada zat. Ini orang panggil jalan penyemih, jalan majaz. Kerana yang sebenarnya sebenar isnad saat itu sebenar bagi kita tersandar tu menutup zat. Zat duk tutupnya, zat duk noknya yang bersepakai ia zat dengan sifat-sifat itu. Jadi kita sandar kata, sifat kudrat tersandar di zat Allah, tutup ke zat Allah, itu kecek dengan secara penyek. Tapi hak sungguh tidak, yakni duk tutuplah oleh zat-zat duk tutupnya, duk noknya kepada sifat. Tapi kecek jadi palinglah tu orang panggil kecek di atas jalan jalan penyemih, supaya kita kecek lembu putus tu lah. Kecek lembu putus sungguh ti bukan lembu putus, tali yo tu putus, lepas tu isnadkan putus pada lembu. Ini orang panggil kecek cara penyeh. Supaya kita kecek gali telaga. Gali no telaga nampak menduk cakur tanah. Gali telaga, menggali telaga. Gali tanah, aku tengok gali tanah bak pahana moyak tak gali telaga. Lagi kan datang kan jadi telaga. Tu orang panggil kecek penyeh tu. Dah supaya juga mengatakan nanok beras weh. Nanok dengan nasi, nanok nasi. Pas aku tak apa mu sak ni mik beras boleh puyuk mu basuh-basuh, pas mu goyak tang nanok nasi. Nanok beras kan. Orang tak kecek nanok beras ni kecek nanok nasi kan. Lagi kan datang akan jadi nasi. Orang panggil kecek cara penyeh. Penyeh lagi kan datang mai buh sini. Supaya ni hak tutup sungguh tizat duk nak ke sifat, lepas tu gi kecek tu sifat duk tutup nak ke zat. Hak ni di atas jalan penyeh. Habis kat tu. Tu dia. Maka dua ta'alluq itu, dua gantungan itu, ataupun dua tamatan bagi kudrat dan iradah, ialah satu dua ta'alluq suluhiyun qadim. Orang panggil ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq bagi kudrat hak mula-mula sekali namanya ta'alluq suluhi qadim, yakni patut atau pada sedia kala bagi mengada Tuhan. Bagi nak mengada Allah, nak mencipta Allah, nak menimu Allah. Tuhan ini nak mengada dengan kudrat. Makna Allah Ta'ala ada sifat berkuasa di
di dalam zat Allah, dalam diri Allah ada kekuasaan, ada sifat kudrat. Dengan sebab sifat kudrat Allah Ta'ala ni boleh buat semua. Kalau Tuhan nak buat gapo, ya boleh buat. Tak ada tertehe, tak ada tersekat, tak ada terdining, tak ada tergalai. Tu makna katanya dengan sifat kudrat Allah, makna kata ada takluk suluhi qadim. Apa makna takluk suluhi qadim? Patut dan pandai. Dengan sebab ada kudrat, patutlah Tuhan nak buat gapo boleh buat pula. Walaupun benda tu ada dah, benda tu timbul dah ataupun tak ada timbul, patut dan pandai bagi Allah nak buat. Supaya kita misalnya, kalau orang ni ada duit 1 juta, ada duit 1 juta, dia nak beli barang harga 10,000, patut tak padai tak? Padai, patut. Kalau dia nak beli barang harga 5,000 dengan duit 1 juta, patut dan padai? Patut dan padai. Nak beli barang harga 100 kok, patut dan padai? Patut. Sama ada dia beli ataupun dia tak beli, nak royak atau dengan kekuasaan duit yang dia ada 1 juta ni, patut dan padai belaka. Nak beli barang 10,000 pun patut padai, barang 3,000 patut padai, barang harga 100 kok patut padai. Sama ada dia beli ataupun dia tak beli, makna tak patut dan padai dengan duit yang ada tu. Kama dia sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kama dia sama ada Tuhan jadi, Tuhan tak jadi lagi. Nak ya takluk suluhi qadim Allah Ta'ala, dia patut nak buatkan apa perkara yang Allah Ta'ala nak buat. Makna kata kudrat Allah Ta'ala tu patut pada. Malaikatnya benar mustahil. Benar mustahil Tuhan tak buat. Pas dia mau tanya kan Tuhan tak buat bininya. Dia tanya. Gano Tuhan tak buat anak ya? Gano Tuhan tak buat borikat ya? Nyo kita tanya benar-benar tak sepatut kan? Kama dia mau tanya kata, "Hei, gano Tuhan tak buat bini ya kesik duk sore?" Pas kata Tuhan kuasa belaka. Kuasa belaka nak buat gapo perkara patut pada. Pas ya tak buat bini ya tik, tak buat anak ya tik, tak buat borikat jaga ya tik. Mungkin cek tak kena ngajalan. Sebab kudrat ini dia tak bertambah, dia tak bergantung, dia tak suluh gi kepada benda-benda mustahil. Benda mustahil kudrat tak ada gantung di mula. Benda mustahil seperti anak Allah, bini Allah, keluarga Allah, berikan Allah, hak ni orang panggil kudrat, dia tak gantung gi, tak tamat di mula-mula lagi, bukan kerja dia, bukan daging dia. Sebab tu kita nak tahu gana kudrat tak buat bini dia atik, bini Allah tak buat anak dia atik, sebab orang panggil bukan kerja kudrat. Kita nak misal demo ni panik samniang, pas nak buat kerja supaya okey boleh hadir. Kerja tokek duduk dalam bilik cakkan tu, duduk dalam bilik hafid dengan airport ini, samniang tu nak pergi duduk situ, ya bukan kerja ya dah tu. Kalau samniang pergi masuk capur dalam bilik cakkan tu, mana samniang tak kerti cara tu. Bukan kerja dia, bukan daging dia, bukan orang panggil segala tugas dia. Supaya juga kudrat gana tak buat anak dia, gana tak buat bini Allah, gana tak buat Tuhan berbilang. Nak ayat kata tu bukan kerja kudrat. Kerja kudrat benda buat ngapa? Benda yang patut dan padai. Pas benda patut yang padai dikatakan benda yang jaizat ataupun benda mumkinat, bukan benda masalah mustahilat. Benda yang jaizat, benda yang mumkinat, tahu? Itu dia. Yakni Tuhan yang bersepakai dengan sifat kudrat akan tiap-tiap mungkin. Dia boleh buat tiap-tiap mungkin pada masa imkan, yakni pada masa yang boleh jadi. Masa imkan, masa yang boleh jadi, nak jadi bila jadi. Makna kata tiap-tiap mungkin, peherak mungkin dengan makhluk. Amo nak bagi selagi buat apa? Apa mungkin, apa makhluk bagi kena. Makhluk benda hak sudah dah, benda hak sudah jadi. Bahasa Arab panggil makhluk. Bahasa Arab tu benda hak sudah jadi pada lapan tengok. Tu baik lapan lagi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqa Tuhan sendiri panggil khaliq. Benda hak Tuhan jadi namanya al-makhluk. Benda timbul di antara Tuhan jadi dengan makhluk, orang panggil satu kejadian. Faham tak? Mana surah situ lagi. Allah namanya bahasa Arab khaliqun, Tuhan yang menjadi dan Tuhan yang menimbul.
benda hak Tuhan jadi supaya kita, supaya tiada sejik, supaya pohon kayu, supaya bukit, ning nama al-makhluk, yakni Tuhan menimbulkan dia, Tuhan menjadi. Lepas tu apabila ada Tuhan yang menimbul, ada makhluk, di situ ya tubik satu bentuk ke rupa nama khalqan, nama makhluk ataupun satu kejadian. We faham tak? Puan ni malam misal. Sebut kata ada abid, ya kena ada ma'bud. Di celah-celah abid dengan ma'bud, ya kena ada ibadatan. Tu biar dah. Faham ni? Kita hamba nama abid, seorang yang duk sembah ke Allah. Allah Subhanahu wa taala panggil ma'bud, Tuhan yang kita sembah. Maka apabila ada kita abid, adanya Allah, ada ma'bud, di situ timbulkan satu rupa nama ibadatan. Ibadat tu benda yang tak leh nak pegang, benda yang tak leh nak tengok, cuma faham apabila seorang duk semai, oh ibadat weh ya tu weh, duk sembah ke Tuhan. Supaya tu makhluk, benda sudah jadi. Ada pun mungkin, yakni benda mungkin ni benda sama ada benda hak ada dah ataupun benda hak tak ada lagi. Nama mungkin belaka tu. Dah. Orang panggil mungkin dengan makhluk ni, orang panggil umum khusus mutlak. Agakna tiap-tiap makhluk dikatakan mungkin, tapi bukan tiap-tiap mungkin dikata makhluk belaka tak leh. Sebut kata makhluk ni, kita, pohon kayu, bukit, sungai, laut, semua ni orang panggil makhluk. Lagi pula dikata mungkin, tapi bukan tiap-tiap mungkin tu nak panggil makhluk belaka tak leh. Kadang-kadang mungkin benda hak ada dah, benda hak tak ada lagi, supaya lagi kan datang 10 tahun lagi, 5 tahun lagi nak timbul gapo tempat kita. Kita tak tahu lagi. Lepas tu kalau pergi timbul lagi kan datang, hak tu ya tak panggil makhluk, ya panggil mungkin. Dah. Yakni pada masa dia Tuhan buat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sentiasa, maka ini takluk meratai ia akan sekalian daripada mungkin dengan jalan patuh dan padang itu. Sekat tu dulu insya-Allah semula kama dikata wallahu a'lam.